والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam, yang pada malam ini ya Allah mengizinkan kami dapat kami berada dalam majlis yang penuh barakah. Majlis kami sama-sama membaca daripada kalam-kalam-Mu yang mulia. Majlis yang mana kami tidak lain tidak bukan ya Allah, hanyalah kami berada dalam majlis ini semata-mata kami mendapatkan keredaan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikanlah jua salam dan salawat yang sempurna buat baginda Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah jua salam buat keluarga baginda yang dimuliakan serta sahabat-sahabat baginda yang dimuliakan. Ya Allah Tuhan kami, di malam ini ya Allah, dalam majlis yang penuh barakah ini, dalam perkumpulan yang penuh kebaikan ini, kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan kami masih ingat kami melakukannya ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa yang kami lakukan tetapi kami telah lupa akan kami melakukannya ya Allah. Dan kami tahu ya Allah, Engkau tidak pernah lupa. Engkau tidak pernah tidak tahu apa yang kami lakukan, kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami juga mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa yang kami lakukan secara terang-terangan. Ampunkanlah juga ya Allah dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi daripada manusia ya Allah. Namun kami tahu Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui tentang apa yang hamba-Mu kerjakan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, di malam ini juga kami mohon padamu, ampunkanlah ya Allah dua insan yang banyak berjasa kepada kami di dunia ini ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana kasihnya mereka akan kami sejak kami kecil hingga kami hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, di kalangan kami ada di antara kami yang masih lagi punya ibu ayah bersama kami di dunia ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, kurniakanlah kebaikan buat ibu ayah kami yang masih berada bersama dengan kami ya Allah. Kurniakanlah keberkatan umur kepada mereka ya Allah, serta kurniakanlah kesihatan yang baik kepada keduanya ya Allah. Dengannya mudah-mudahan dapatlah mereka beribadah dengan sempurna kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, di kalangan kami ibu ayah kami yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah, bertemu denganmu ya Allah. Justru di malam ini kami mohon padamu ya Allah, jika ada kebaikan daripada amalan kami pada malam ini ya Allah, Engkau cucurkanlah rahmat ke ayah ibu ayah kami ya Allah di alam kubur. Ya Allah, Engkau lapang cerahkanlah kubur mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Jangan pula Kau gelap sempitkan kubur ibu ayah kami ya Allah. Jangan pula Kau jadikan kubur mereka seperti lubang-lubang neraka-Mu ya Allah. Akan tetapi jadikanlah ya Allah kubur-kubur ibu ayah kami seperti taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami juga mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa daripada kalangan ahli keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa suami-suami kami, isteri-isteri kami ya Allah, datuk nenek moyang kami, bapa saudara kami, ibu saudara kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa adik-beradik kami, sahabat handai, jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkanlah ya Allah dosa kesemua yang hadir pada malam ini ya Allah, yang berada dalam majlis ini ya Allah, serta ampunkanlah ya Allah dosa ahli sahabat pencipta Al-Quran, serta kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, tunjukilah ya Allah kami dan bimbinglah kami ya Allah dengan kebenaran, dengan keberkatan Al-Quran ya Allah. Kasihanilah kami dengan keberkatan ya Allah.
Jadikanlah Al-Quran ini yang kami baca ini ya Allah sebagai pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ingatkanlah kepada kami apa yang kami telah lupa daripada Al-Quran dan ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran ini. Dan kurniakanlah kami ya Allah keupayaan, peluang, ruang, waktu untuk membacanya pada waktu-waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai hujah bagi kami ya Allah. Allahumma zayyana bi zinatil Quran wa akrimna bi karamatil Quran wa syarrafna bi syarafatil Quran wa albisna bi jil'atil Quran wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran wa afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirati bi hurmatil Quran. Ya Allah Tuhan kami, hiasilah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami ya Allah dengan kemuliaan Al-Quran dan serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Pakaikanlah kami ya Allah dengan pakaian permata Al-Quran, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Dan selamatkanlah ya Allah kami daripada segala bencana dunia dan azab pada hari akhirat dengan keberkatan penghormatan Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada tazkirah kita malam ini. Silakan. Saya nak cerita apa pun saya tak tahu. Saya tengok ini sahabat-sahabat pencerita Al-Quran ni semua hebat-hebat ni. Barangkali semua yang saya nak cerita pun mungkin semua dah tahu. Cuma mungkin kita tengok sikit lah. Surah dalam tiga-tiga surah ni saya fikir, saya andaikan antara tiga-tiga surah ini. Sebelum itu soalan pertama. Okey. Saya nak tanya sahabat pencerita Al-Quran, apakah persamaan ketiga-tiga surah yang kita baca tadi? Ada siapa-siapa boleh jawab ke? Ada tak persamaan apa-apa yang kita boleh tengok? Ketiga-tiga surah tadi itu, ada satu persamaan antara ketiga-tiga ni. Kalau siapa boleh jawab. Ayat. Saya? Jumlah ayat Ustaz, 30. Ya ke? 30? 30? Al-Waqi'ah bukan 30 saja. Al-Waqi'ah lebih. Al-Waqi'ah kita dua surah saja. okay. Al-Waqi'ah lebih. Apa pun cubaan yang baik cubaan yang baik tu Puan Hindun baik. Jadi antara persamaan yang mungkin kita boleh sebut. Saya? Diturunkan di Mekah. Makkiyah. Oh, okey. Diturunkan di Mekah, Makkiyah maksudnya. Betul. Terima kasih Puan Zarina, jawapan yang baik. Tentang hari kiamat. Ya, jadi kita nak cerita sikit. Saya bagi markah, mungkin saya tak bagi 1 lah, saya bagi 3/4 ataupun saya bagi setengah lah. Sebab yang satu tu Makkiyah tu dah betul. Cuma yang kurang tepat itu apabila kita sebut surah Makkiyah ini surah yang turun di Mekah. Sedangkan dia bukan tepat macam tu. Dia apabila kita sebut sama-sama semua, terima kasih yang hadir pada malam ni. Okay, terima kasih. Dia bila kita sebut tentang surah Makkiyah ini, dia merujuk kepada surah ataupun ayat-ayat yang turun sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Dia bukan ikut di mana tempat tu turun. Sebab ada surah yang turun di Mekah. Contohnya surah apa? Surah An-Nasr. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Maka surah ini sebenarnya turun selepas daripada pembukaan kota Mekah. Jadi dan surah ini turun di Mekah. Akan tetapi surah ini tidak dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Kerana apa? Kerana surah ini dia turun selepas daripada hijrah. Jadi mudahnya kalau kita nak tengok surah Makkiyah ini ialah surah-surah yang turun sebelum daripada hijratun Nabi SAW.
Manakala surah Madaniyah pula ialah surah yang turun ketika baginda Nabi selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinatul Munawwarah. Maknanya 13 tahun yang pertama itu ialah period turunnya surah-surah Makkiyah, manakala 10 yang akhir itu pula turunnya surah-surah Madaniyah. Dan tadi ada Puan Hayati mungkin ada sebut tentang cerita tentang hari akhirat. Itu pun betul. Okay, itu pun betul. Saya bagi 10, saya bagi 1 markah juga dapat 1 markah juga jawapan yang bagi itu. Kerana kalau kita tengok dari segi konteks, ada perbezaan tak antara surah Makkiyah dengan Madaniyah? Kalau tuan-tuan tengok ataupun puan tengok, memang ada perbezaannya. Dan antara perbezaan yang kita boleh tengok, yang pertamanya ialah bila turun surah-surah Makkiyah ini, dia berbanyak menceritakan tentang bab akidah, tentang bab tauhid, tentang keimanan, tentang syurga, tentang neraka. Kalau kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah, cerita tentang ashabul yamin, ashabul shimal, cerita tentang golongan kanan, golongan kiri. Begitu juga dalam surah As-Sajdah yang kita baca. Dalam surah As-Sajdah yang kita baca tu kan, sebenarnya ada ayat yang sangat menakutkan dalam tu sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok perempuan tengok, mungkin boleh delik muka surat yang kedua tu, 416 tu. Kalau tengok ayat tu menakutkan tu. Ketika mana? Ketika orang-orang berdosa ni dia tengok, dia baru dia nampak neraka tu, baru dia kata ya Allah kan, apa nama tu, ayat tadi tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji' aduna lil maghfirahum yunfikun fala ta'lamu mana tadi, pada walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ketika mana dia itu dah direnggut tengkuknya duduk depan Tuhan ni, baru dia kata kan, sekarang ni ya Allah, aku dah tengok, aku dah dengar, maka aku nescaya aku akan berbuat kebaikan. Maka itu pun diceritakan tentang balasan neraka pada ketika itu. Namun balasan Allah pada ketika itu, Allah kata apa? Allah kata, inna nasinakum, dulu kau lupa pada aku. Fazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun, maka rasakanlah azab ini tentang apa yang kamu dah lakukan. Maka cerita daripada surah Makkiyah ini, dia bercerita tentang banyaknya tentang tauhid, keimanan. Kerana apa? Kerana tempoh masa Nabi ketika di Makkahul Mukarramah 13 tahun itu ialah nak mendidik kan, para sahabat ketika itu, nak memperhebatkan keimanan mereka dulu. Dan pada ketika itu Nabi dia belum punya kerajaan, belum punya ramai pengikut ataupun orang Islam tak ramai lagi pada waktu itu. Maka kita tengok pattern dia ataupun pada 13 tahun yang pertama ketika period Makkah ataupun ayat-ayat Makkiyah ini, dia akan cerita tentang tauhid, cerita tentang keimanan, cerita tentang syurga neraka, cerita tentang hari kiamat, cerita tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Kisah-kisah Nabi terdahulu pun banyak diceritakan dalam Al-Quran, dan ini pun kebanyakannya merupakan ayat Makkiyah. Dan kebanyakan cerita-cerita tentang Nabi ini, terutamanya cerita yang paling banyak sekali tentang Nabi dalam Al-Quran, cerita tentang Nabi Musa. Kerana apa? Kerana cerita tentang Nabi Musa, Allah nak motivate Nabi. Apa yang berlaku kepada engkau sekarang Muhammad, sebenarnya kalau kita tengok, pattern dia ataupun pola dia sama macam apa yang berlaku kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini dihalau keluar daripada Mesir, sedangkan Nabi Musa ini dia besar dalam istana, orang yang dihormati. Sama jugalah dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dia Nabi kita ni datang daripada keluarga yang hebat. Bukan calang-calang. Datuknya Abdul Muttalib merupakan pemimpin Mekah pada ketika itu. Namun pada tempoh hijrah, Nabi terpaksa keluar daripada kaum dia, daripada kawasan dia, daripada negara dia, daripada Mekah itu untuk pergi membina tamadun di Madinah. Jadi banyak cerita tentang kisah Nabi juga. Nabi Musa, cerita tentang Nabi apa lagi? Ada cerita tentang Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Maka itu cerita tentang ayat-ayat Makkiyah. Bagaimana pula dengan ayat-ayat Madaniyah?
Jadi ayat Madaniyah inilah yang banyaknya cerita tentang ayat-ayat hukum. Yang ayat yang kita baca tu kan, kita nak puasa tak lama lagi ni, lagi 2-3 minggu ni kan kita baca kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat puasa. Maka surah Al-Baqarah itu banyaknya cerita tentang hukum hakam. Dalam itu kan, dalam surah Baqarah juga cerita tentang bagaimana orang berhutang ni, dia kena tulis hutang dia, kena ada saksi. Maknanya cerita tentang berhutang ni kena ada kontrak. Hebatnya Islam ini kan, bukan sahaja menceritakan tentang amal ibadah kita secara khusus mata-mata, tidak. Bahkan dari segi muamalat pun diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, ambil masa, Al-Quran ini hebatnya, ada benda-benda yang Allah cerita dalam Quran dan Allah cerita secara detail. Kerana apa? Kerana Allah tahu manusia ini sifatnya akan ada benda-benda yang dia cuba juga. Kalau Allah tak cerita secara detail, akan ada benda-benda yang dia cuba juga nak pusing-pusing-pusing supaya dia boleh ngelak. Dan kalau kita tengok dalam Quran ini, ada dua benda. Bila Allah bercakap tentang satu, Allah bercakap tentang harta. Kita akan tengok dari segi bab harta, Allah cerita secara detail. Harta pusakanya 1/3 ke sana, 1/2 ke sana, 1/6 ke sana. Kerana apa? Allah nak bagi tahu kepada kita, dan Allah tahu kita ni manusia ni. Kalau Allah tak cerita secara detail, mestilah kita akan kata, tak boleh, bukan tafsirannya begini ke? Bukan tafsirannya begini ke? Jadi yang itu Allah buat secara detail. Yang keduanya, Allah cakap secara detail apabila dia melibatkan nikah kahwin, menjaga nasab. Itu pun Allah cerita dengan detail. Dalam Quran Allah cerita tentang detail. Orang-orang yang kamu tak boleh kahwin. Orang-orang yang kamu tak boleh kahwin ialah mak kamu, adik-beradik mak kamu, adik-beradik nenek kamu, adik-beradik sebelah ini, adik-beradik sana. Allah cerita secara detail tu. Kerana apa? Kerana Allah tahu kita ni manusia, kalau Allah tak ceritakan secara detail, mesti apabila benda melibatkan hubungan, kita kata cinta lah antara manusia ni dengan harta, mesti ada orang yang cuba nak seleweng dan juga ambil kesempatan. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni, sebenarnya hebat. Saya cerita malam ni dia tak ada apa tuan-tuan perempuan maaflah tak bersedia sangat, jadi dia tak ada tersusun sikit. Mungkin kalau kita ada rezeki nanti kita akan tengok secara tersusun sikit. Cuma khulasah dia malam ini, saya nak cerita tentang ayat-ayat Quran kita ini. Dia terbahagi kepada dua kan? Satu ayatnya Makkiyah, satu lagi ayatnya Madaniyah. Jadi bila kita sekarang kita faham, bila kita sebut tentang ayat Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun pada 13 tahun yang pertama, dan banyaknya cerita tentang akidah, tentang keimanan. Dan semua ayat-ayat yang bermula dengan Ya Ayyuhan Nas. Bila Allah kata wahai manusia, Ya Ayyuhan Nas, maka itu surahnya surah Makkiyah. Tapi kalau kita tengok Ya Ayyuhalladzina Amanu, itu ayatnya Madaniyah. Kerana apa? Kerana bila Allah sebut ayat Ya Ayyuhalladzina Amanu, ketika itu orang Islam dah ramai. Ketika itu di Madinah dah punya kerajaan, maka dah boleh dah apply apa-apa sahaja peraturan ataupun syariat pada ketika itu. Maka Allah gunakan Ya Ayyuhalladzina Amanu. Dan di Madinah juga ayat-ayat Madaniyah ini banyak menyentuh tentang syariat. Syariat. Itulah tentang riba, tentang perkara makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang haram, tentang puasa, tentang solat, tentang zakat, tentang haji. Itu semua kategorinya di mana? Kategorinya pada surah ataupun pada ayat-ayat yang kita namakan sebagai ayat Madaniyah. Wallahu alam bisawabi. Cukup kot untuk malam ni. Opah okey kita berhenti dengan sangat okey, sangat okey Ustaz. Ada lagi ke nak sambung? Ustaz, insyaAllah ada soalan. We look forward Ustaz next week. Hari waktu yang sama kan mesti sambung Ustaz. Banyak ni ilmu nak belajar basic. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Opah, kepada semua ahli jawatankuasa sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya saya terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang sudi melapangkan masa pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Jika saya ada kesilapan, mungkin tersasul, tersilap sebut mungkin, atau mungkin apa yang saya sebut tadi tak betul, mungkin saya tidak tahu, mohon-mohonlah boleh nanti WhatsApp saya ke, WhatsApp Opah ke, bagi tahu Ustaz salah tadi tu Ustaz sebut tu, bagi tahu saya, sebab saya pun belajar sama macam tuan-tuan dan puan-puan semua. Cuma mungkin ada sikit lebih dari segi ni, sama-sama kongsikanlah untuk panduan kita bersama. Jadi saya serahkan balik kepada Opah lah selaku pengurusi majlis malam ini. Alhamdulillah. Ustaz suka Opah nak sentuh sedikit di dalam chatting, ruang chat tu. Kalau Ustaz buka ruang chat tu, tengok tu, Puan Sam, Puan Samira dia komen, baguslah kita pun yang tak tahu jadi tahu Ustaz tahu. Kata Sam ada bersama, Samira ada bersama kita pada malam ini, dan dia cerita banyak tu. Ustaz tengok. Perempuan cuba tengok. Ruang chatting. Ya, saya perasan atas tu Mac Training Center tu Kak Sam. Ya, itu Kak Sam tu, Mac Training Center tu kan dia tulis itu. Kak Sam ada di sini, Masya Allah dapat jumpa Ustaz. Dia kata Masya Allah Ustaz. Dia kata kumpulan yang pentingnya yang Opah suka tu Ustaz anggota kumpulan nasyid sarjana. Patutlah suara sedap. Memang. Alhamdulillah. Kak Sam pun, kami panggil Kak Sam lah. Kak Sam pun sebenarnya orang yang banyak membantu kami lah ketika dulu masa kita bergerak dulu. Dan yang paling baru sekali pun Kak Sam pun ada juga terlibat menguruskan konsert kita tahun lepas sebenarnya. Tahun lepas, bulan Mac tahun lepas. Alhamdulillah. Jadi Ustaz masih aktif lah ya. Alhamdulillah. Selebriti, Ahlul Quran, Alhamdulillah. Juga Hafiz kot ya Ustaz ya? Al-Hafiz, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa betulnya kami di dalam kelab sahabat pencinta Al-Quran dapat diperkenalkan dengan Ustaz, dan Opah mohon pada Allah supaya Ustaz terus istiqamah dengan kami. Berilah ilmu-ilmu, kongsilah ilmu-ilmu Ustaz dengan kami. InsyaAllah. Boleh Ustaz ya? Dan kita akan jemput insyaAllah Ustaz daripada Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz kerana sudi bersama-sama kami pada malam ini. Waktu sekarang 9.03 malam, kita belum Isya, dan apa saja yang kita belajar pada malam ini mohon kita kekalkan diingatan bahawa ada 2 surah yang Ustaz ceritakan tadi itu mempunyai cerita-cerita yang berasingan ya. Mudah-mudahan memberi pelajaran. Pertama kali kot kita dengar benda ni kan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, setakat itu dulu perjumpaan kita malam ini. Mudah-mudahan ada seterusnya jika diizinkan Allah. Memang kita berharaplah kepada kesudian dan juga kelapangan dari Ustaz untuk bersama-sama dengan jemaah SPAQ di masa-masa yang akan datang. InsyaAllah, tiap minggu insyaAllah. Okey, kita tangguhkan dulu Ustaz dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asy. Silakan Ustaz. Terima kasih. Walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.